Oke, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Azli Nawawi daripada UTHM. Jadi pada hari ini kita akan cover satu topik yang baru dan merupakan topik yang terakhir untuk subjek pembelajaran bagi kursus pemantapan pengajaran dan pembelajaran anjuran Pusat Pembangunan Latihan Akademik CAD. Okey. Jadi inilah topik yang terakhir. Okey, kita tengok jap. Okey, semua okey. Terakhir, bertajuk penilaian dan penaksiran. Okey. So ini biodata saya. Saya seorang pensyarah kanan di UTHM dan juga berkhidmat sebagai ketua jabatan. Okey, di UTHM. Okey, kita akan cover 4 subtopik untuk bab ni. Pertama sekali, konsep asas penilaian. Okey, dan penaksiran dan talian. Kita akan cerita perkara-perkara simple, introduction. Okey. Lepas tu kita akan cover pasal pembangunan bahan penilaian dan penaksiran dan talian. So, cara nak bangunkan, apa jenis-jenis dia, apa apps yang sesuai. Okey. Kita akan cerita juga pasal aplikasi gamifikasi bagi tujuan penilaian dan pentadbiran. So macam chapter yang lepas kita cover pasal theoretical pasal gamifikasi. So kali ini kita cover dia punya aplikasi, apps yang boleh kita guna untuk buat gamifikasi dekat kita punya PMP. Okay. Dan last sekali yang penting refleksi, okay, untuk tujuan penilaian dan pentadbiran. Seperti kita tahu, refleksi ni penting untuk kita bantu pelajar serap apa yang telah mereka belajar. Okay. Okey, pentinglah. Jadi kita tunjuk juga aplikasi untuk refleksi bagi tujuan penilaian. Okey. Jadi untuk video ni kita akan cover dua subtopik dulu. Dan yang lagi dulu kita akan cover video yang kedua. So, kalau cover semua nanti panjang sangat. Okey. So konsep asas penilaian dan penaksiran dalam talian. Okey. So first kali kita akan cerita kepentingan. Okey, kenapa penilaian dan penaksiran ni penting? Okey, first kali kita kena ukur keberkesanan kita punya PMP yang kita plan. Okey. So setiap semester kita akan buat study plan dan kita perlukan penilaian untuk tengok berkesan tak study plan yang kita buat. Okey. Okay, macam tak nak syok sendirilah benarnya. Okey. Okey, bagus juga sebenarnya. Okey, macam bantu kita untuk CQI lah. Okey. Okey, lepas tu kita juga boleh pantau kemajuan pelajar kita. Okey, tengok kita assessment, macam mana dia punya performance, kita dapat nampak lah dia punya trend. Okey, kalau ada masalah, kita dapat detect. Okey, kadang dia ada masalah keluarga, kadang dia ada masalah lain lah, kesihatan. Jadi, kita dapat tengok. Dari kalau lepas, okey, tiba tak okey lah. Kita dapat tengok lah trend pelajar kita. Okey. Dia boleh bagi kita pattern lah daripada trend-trend pelajar ni. Okey, dan kita juga dapat ketahui kelebihan dan kekurangan setiap pelajar. Okey, daripada pattern tahulah kurang lebihnya apa. Okey, ada pelajar dia suka buat subjek yang ada banyak kira-kira, tapi kalau bab menulis macam karangan, theoretical dia kurang. Ada pelajar suka kat situ, ada pelajar dia suka lukisan dan sebagainya. Kita dapat nilai lah. Dan berdasarkan pada ni kita bolehlah bincang ada career yang agak yang mungkin dia akan sesuai dengan dia yang dia suka, dia pun tak tahu kan. Kan kita boleh bantu bagi nasihat tentang kerjaya. Okey, adakah pelajar capai objektif? Tengok juga kita ada setting dekat kita punya PMP dengan kita punya RBP tu. Tercapai tak objektif oleh pelajar kita? Okey. Dan kita kena kenal pasti juga kapasiti pelajar untuk fahami bahan pengajaran. Nak tengok kita ajar tu banyak sangat tak, ataupun terlalu complicated, ataupun terlalu detail, atau terlalu banyak gila sampai orang boleh hadam tak apa yang kita ajar. Kita nak kena taksir juga. Okey, kita nak nilai juga. Okey. Okey, dan bila kita buat penilaian macam exam, final test, dia akan bantu pelajar kuasai pengetahuan dan kemahiran. Macam tu. So kata win-win lah kata untuk long termnya Okay. Okey. So kelebihan penilaian dan penaksiran dan talian. Apa kelebihan dia? Okey, bila zaman sekarang, zaman online learning, bila kita buat assessment, macam dulu final exam, kita ada buat kat UTHM Dewan, banyak Dewan. Okey, banyak Dewan. Lepas tu ramai yang datang, student beratus-ratus. Lepas tu ada pengawas. Lepas tu ada kita nak kena bayar dulu, ada allowance pengawas. Dia bagi duit rasanya. Lepas tu dia bagi roti lah sebagainya. Okey. So, benda-benda gitu.
uh, masa dan kos lah. Jadi bila online, kuranglah sikit masa dan kos. Jimatlah kat situ. Jimatlah kat situ. Okay. Dan bila online fleksibel lah. Tempat dan masa boleh buat mana-mana. Sebab dulu kalau kita buat face to face, kita kena tempah ruang, adakan ruang. Waktu nak tengok lah student jadual kelas tak dengan peperiksaan yang lain. Sama-sama jadual. Bukan pengawas dan sebagainya. Sebab dulu bila ramai student, ramai pengawas. Sekarang pengawasnya just dia punya pensyarah je. Yang jaga, tengok dekat sistem author student dah hantar ke belum. Tidak dulu, kalau dewan yang F2 tu, ramai. Hampir 10 orang lah rasanya. Okay. So sekarang dah buat fleksibel lah. Okay. Dan yang bestnya, bila kita guna online assessment ni, kita dapat teknologi yang terkini lah. Apa yang web teknologi yang terbaru, kita dapat. Macam kita punya developer, Encik Muhammad, dia sentiasa update juga. So kalau ada teknologi baru, dia akan codekan masuk dalam author. Jadi kita ni best sebenarnya. Sebab developer kita tu orang kata enthusiast punya orang lah. Okay. Enthusiast punya orang. Dia buat sebab dia minat. Okay, dia minat. Kita kena support lah. Orang macam tu. Okay. Support lah sebab dia buat untuk kita kan. Perlahan-lahan nanti jadi elok lah author tu. Mula-mula macam tu. Okay. Okay, tetapi penilaian atas talian ni ada kekurangan dia. Okay. First kali macam biasalah, perlukan komputer dan internet. Kalau dulu face to face, kita dah ada dewan, ada kursi meja, student. Tak ada komputer pun tak apa, tak ada internet pun tak apa. Tapi sekarang semua nak kena online. Pelajar dan kita kena ada komputer dan internet. Masalah timbul bila internet lah. Macam kita pensyarah, kita mampu ada komputer. UTSM ada bagi yang laptop yang orang kata subsidi tu kan. Tapi kadang ada kawan-kawan kita yang rumah dia dekat kawasan yang tak ada connection internet yang bagus. Kadang-kadang dia tak ada streaming. Taman tu, taman baru. Taman sekarang tak ada streaming. Kadang-kadang ada taman ada yang tak ada Unify, tak masuk. Kadang line telefon pun teruk. Okay, macam dulu saya pindah ke Batu Pahat. 2 tahun ni, 4 tahun, 3 tahun saya duduk. Streaming memang tak masuk-masuk. Tak ada tiang telefon pun. Lepas tu dia punya line telefon pun teruk. Kawasan tu. Sebab taman sedang berkembang. Taman asyik tengah naik, berkembang-kembang. Jadi dia punya telco macam Digi Celcom, dia orang tak pasti nak letak pecawang kat mana yang sesuai dengan pola penempatan taman tu. Jadi tergantunglah 2 tahun gitu je lah. Jadi kita orang dapat line telefon teruk lah. Sedih lah. Okay. Benda gini lah. Kerana duit ada, rumah lawa. Tak ada pula line internet yang memuaskan. Pening kepala. Okay. Boleh stres lah kalau orang-orang macam kita rasa nak sakit jantung pun ada. Standard. Okay. Yang kedua, risiko pelajar meniru. Ni betul. Okay, ni betul. Bila kita letak online PPS ni, dia orang boleh tiru. Dia orang boleh bincang. Tipu lah tak bincang. Dia boleh bincang. Lepas tu ada yang lagi advance, dia bayar tau. Bayar website macam tutor. Online tutoring tu, dia bayar. Dia bayar, orang tu buat lah. Lepas tu juga aplikasi Google ataupun yang Google Lens, saya berperasan 2 hari lepas, kita scan jawab soalan matematik, dia boleh tolong kirakan jawapan. Okey, banyak. So bila jadi gini, macam saya yang bincang dengan Faiz Asraf itu, kita macam kita ni lah, kita buat korek, kita bela kambing, tapi kita letak kat rumput yang berduri, kalau dia makan dia mati. Kita dah sedar lah kambing ni makan, tapi kita lepas juga. Kita jaga kejauh letih juga. Yang itulah student kita kita buat soalan, kita tahu dia akan tiru, jadi kita nak pantau, kita suruh dia on camera, kita letih. Jadi why not kita modify ataupun design the system supaya dia susah nak tiru. Contoh jelas dulu kita ada open book, take home kan. Bila open book, soalan dia ni bukannya soalan yang kata yang memorize, okay? Bukan soalan yang ingat yang direct pada buku. Kadang tak ada dalam buku pun, dia perlukan budak tu fikir, bagi pendapat, buat karangan macam tu. Jadi bila macam gitu, satu susah dia nak tiru, dia guna buku apa-apa pun semua dia boleh guna, tapi still kalau tak boleh lah. Kalau dia tak faham, dia tak dapat jawapan. Betul, kalau sebenarnya bila kita dihantar, kalau kita gaji, kita boleh cek guna Turnitin, siapa sama dengan siapa. So kita kalau siapa sama tu, kita boleh keluarkan markah. Tapi kadang-kadang kalau kita biasa menanda, bila seorang budak ni buat, kita dapat tengok budak yang kedua punya jawapan, kita dapat rasa, dah tengok benda tu. Kita dapat detect tau. Jadi kita dah tahulah nak buat tindakan apa lepas tu. Okay.
Ada juga isu lecturer matematik dia kata, habis tu saya ajar matematik, macam saya nak buat soalan yang tu? Boleh, sebenarnya matematik. Kita minta budak tu kira macam biasa, yang tu dia akan tiru lah, kita tak tahu. Tapi lepas dia kira tu, kita minta dia ulas jawapan tu, apa yang dia faham. Ataupun kita angkat sikit soalan tu menjadi lebih kepada aplikasi, macam soalan AdMath zaman dulu, masa kita SPM tu, soalan AdMath kan pasal buah lah, rumah lah, dia macam dia jadikan aplikasi, jadikan sikit-sikit macam tu lah. Jadi kita penat lah nak pintas. Kita buat style open book. Kita biar je. Kau nak tiru satu library pun pergi tiru. Tapi kalau kau tak faham, tak dapat jawab juga. Satu. Okay, jadi kita tak adalah penat. Okay. Okay, lepas tu kita kena mahir, guys. Kita kena mahir guna sistem yang terlibat. Author, Author, internet, Google Form, semua kena mahir. Yang tu memenatkan jugalah bagi setengah orang. Okay. Kadang bila tak mahir, kita datang tiba-tiba datang tu buat kerja. Stres tu mula dah tinggi naik. Okey, stres. Okey. Dan bila kena mahir sistem, kita perlukan masa pula untuk belajar sistem. Ni masa bukan semua orang ada. Ni masa ni kena belajar sistem. Bila nak guna, kenalah belajar. Masa nak kena belajar author. Author kalau sekali tengok susah nak pandai. Nasib baik Dr. Syaiman buat video tu pun bantu jugalah. Okay, terima kasih banyak-banyak. Macam tu. So benda gitulah. Batan juga yang lagi hebat, kalau jumpa hackers, boleh kena kodam ni. Hackers boleh masuk dalam, tukar dia punya markah yang dia nak tukar, buat apa, hackers boleh. Hackers hebat tau, Malaysia nombor 4 kat dunia. Itu satu negara itu kena teruk kan, geng-geng hackers Malaysia. Hackers Malaysia menakutkan, hebat. Hackers Malaysia hebat, bukan main-main lah. Okay. So harap-harap jangan ada guna sistem kita. Okay. Dan lagi yang last sekali ni, quality infrastructure dalam talian. Ni macam kita hadapi hari itulah, sistem water jam. Sistem water down bila ramai guna. Kadang bukan sebab website tu, kadang sebab server. Kita tak ada server yang mencukupi. Dan bila proses pembelian tu, server tu mahal. Server bukan harga boleh beli kat Shopee bang. Dia harga puluh ribu. Ada yang sampai bajet sekali yang geng-geng ni. Global buat ada ratus ribu datang, berpuluh ribu. Jadi pembelian yang agak besar. Okey, yang agak besar. Dan kita orang tanya kenapa guna author juga. Kalau ni masalahnya tu bila audit lah. Bila dulu masa PKP pertama, kita buat campur-campur. Ada yang guna Google Form, ada guna Google Classroom, ada guna author, campur-campur. Bila jadi macam gitu, bila kat audit, dia masalah bila kita tak selaraskan sistem tu jadi macam satu sistem yang official. Bila macam gitu, orang kata quality, dia macam sirim lah kononnya. Quality kita punya proses exam tu dikhawatiri. Bila quality dikhawatiri, dikacau dekat audit. Kacau dekat kita punya student punya degree lah. Takut tak iktiraf sebagainya. Jadi, benda tu tiba-tiba dan semua tak ada siapa pun nak jadi jam. Tapi keadaan buatkan kita terperosok jadi macam itu. Jadi kena bersabarlah. Okey, bila ada sistem yang jam, kita kena sabar. Dulu saya pernah jadi juri dekat IUCEL dekat ni. First kali virtual conference dia buat kat Malaysia yang pernah saya join lah. Dia punya dewan pun virtual, dia buka website dia ada macam game tu, klik sini masuk sini, gempak gila lah. Tapi masa hari biasa okey, tapi bila hari penjurian tu jam. Tak boleh login. Kita nak juri dia punya jadual dia detail tau. 10:30 okey nak kena nilai orang ni. 10:30 nak kena nilai orang ni. So dia dah letak sangat detail. Dan masa time slot yang dia bagi setengah jam tu, dua juri kena ada untuk nilai peserta. Tapi sistem jam, bayang. Wah, dia punya stres. Memanglah kita ikut pada hotel sebenarnya kalau ikut kan. Okay, jadi tapi yang best community juri kat dalam grup WhatsApp yang tu, dia orang support tau geng-geng yang developer ni. Mesti mana tak ingat. Dia bagi semangat, tak ada yang maki pun, tak ada yang marah. Tapi dalam benda tu orang tu cari server baru, dia guna elok tau. Benda berjalan dengan lancar. Jadi apa yang saya belajar, bila ada sistem yang universiti yang problem, kita tak boleh maki pun, tak boleh marah. Kita kena sabar, support. Kena ada backup lah. Macam itu kita ada backup Google Form. So macam tu cara yang betul. Jadi apa kita buat tu betul lah. Jangan risau. Okay, jangan risau. Tak ada siapa nak susah. Okay. So seterusnya, pembangunan bahan penilaian dan pentaksiran dalam talian. So apa aplikasi yang, apa cara dia, bentuk dia. Bentuk yang biasa quiz lah. Quiz ni biasa pre and post learning. Pre ni contoh
sebelum kita start kelas, kita bagi quiz kat student dulu supaya dia tengoklah dia tahu apa, dia tak tahu apa, apa dia tahu, apa dia tak tahu. Sebab bila dia tahu, bila kita bagi soalan, dia tak boleh jawab, dia tahu apa dia tak tahu, okey. Jadi dia dapat menghidupkan mod ready nak learning tu. Kata, alamak tak tahu ni, nak kena belajar. So kita bagi satu kesedaran lah sementara kat dia. Macam tu, quiz. Okey, lepas tu latihan bentuk padanan. Yang ni maksudnya kita ada buat matching macam yang tadi kan dulu. Yang ni okey, jawapan dia matching yang ni, dia macam matching tu kan. Okey. Tapi kalau yang sini kita nak buat kat Google Form boleh. Yang pertama kita bagi penyataan, lepas tu tepi tu dengan matching apa, kita dekat form tu kita bagi drop down, dia keluar jawapan dia, ataupun scroll down yang kena pilih. Boleh juga. Letaklah gambar untuk memudahkan tu lah. Cantik. Dia macam bila tengok tu, dia tak semudah yang disangka lah. Dia tengok, alamak, dia nak padankan dua informasi tu. Oh, sebenarnya dia kena faham jugalah apa yang kita ajar. Dia kena tengok lah. Dia nak tembak pun, yelah macam mana, boleh lah tembak. Tapi itulah, orang kata tak puas lah menjawab benda tu. Okey, penilaian diri, self-assessment. Kadang penting lah kita bagi satu assessment. Lepas dia lalu kita punya bahan kuliah, dia akan jawab. Tengok dia punya kat mana sekarang. Dia punya level. Tu best juga tu. Penting. Kajian kes simulasi, ni contohlah kalau projek-projek macam saya ajar design punya produk. So saya bagi terus, saya kata okey, anggap awak ni seorang product developer. Tiba kilang awak ada masalah software yang penting tak boleh guna. So apa cara awak nak overcome supaya boleh buat analisis tapi software tu tak ada. Something like that. Oh, berpusing budak tu. Okey. Jadi benda macam gitulah kita bagi. Dia orang sebenarnya suka juga kadang bila soalan tu. Okey. Simulasi dan juga problem solving hampir sama tapi masalahnya ada hampir sama macam tu. So benda-benda simulasi assessment macam ni penting lah sebenarnya. Kita nak bagi dia, yelah, dia rasa lah dulu sebelum dia bekerja. Assessment. Okey. Dan boleh juga kita bagi soalan berdasarkan senario. Kita bagi dia senario masalah. Okey, contohlah kita dah ajar, kita buat satu senario masalah dan kita tengok apa yang dia akan buat. Macam tadi jugalah. Okey, apa? So dia akan implement knowledge yang dia pernah belajar dalam untuk selesaikan masalah tu. Boleh juga. Atau dalam bentuk games, permainan. Game lah. Game ni memang leceh lah nak buat. Siapa pandai, dia boleh buat lah apps ke. Ataupun kalau biasa, kita kalau boleh buat dalam bentuk karangan jadi games. Kalau kita pandai, okey lah. Boleh buat bentuk jadi macam quest ke apa kan. Okey. Lepas tu, penilaian seterusnya maklum balas berderakan. Maksud kita tanya rakan dia lah, peer assessment. Ni biasa juga ni. Kami pernah buat dulu. So kita minta rakan dia nilai dia. So yang ni yang menakutkan untuk dia orang bila ada group assignment lah, bila dia tak buat kerja kan, yang jenis parasit tu. So bila rakan dia nilai, dia takut lah. Ni bendanya. Betul, kadang-kadang kita boleh juga nilai guna ni blog and journalism. Maksudnya bila kita ajar dia, macam biasa subjek, kita boleh minta dia buat blog. Kita boleh kata, okay, start minggu 1, okay, saya untuk SEM ni, saya nak awak buat blog pasal apa yang awak belajar dalam saya punya kursus. So, kita boleh nilai lah, okay, minggu pertama kita baca. Kat situ kita nampak lah dalam blog penulisan dia tu, dia belajar apa dan apa yang dia ada. Ni semacam refleksi jugalah. So, apa yang dia dah dapat, apa yang dia boleh cerita. Ni bagus ni. Bagus ni. Dia boleh, bila dia menulis apa yang dia dah belajar, oh ini memang betul-betul refleksi lah. Okay. Temu bual lah. Maksudnya kita interview dia direct, telefon ke, interview dalam WhatsApp ke apa, ikutlah. Ni. Video call ke, boleh tahu juga. Okay. Boleh juga kita buat last sekali forum dan perbincangan untuk nilai. Ni biasa forum yang ini untuk kelas kita, untuk satu kelas lah. Kita nak tengok. Kita buat forum, kita tengok soalan-soalan dia boleh jawab ke, atau jenis soalan dia tanya, kita dapat sukat level kelas tu macam mana kalau kita nak compare dengan kita punya material yang PMP yang macam tu. Okay. Okay, jadi okay, seterusnya kita akan tunjuk pasal ni aplikasi untuk penilaian pentadsiran. So yang biasa sekarang UTHM yang rasmi adalah Otter. Otter ni yang bagus ni, dia ada banyak jenis pentadsiran. Okay, dia ada ni. Dia ada individual assignment, group assignment, dia ada quiz, test final. Okay, semua ni Otter ada, which is quite nice lah. Dan Otter bestnya bila budak hantar, dia akan group pada satu tempat dalam server dan dia akan grupkan ikut nama student. Jadi kerja kita mudah lah nak tanda. Okay, untuk buat file PMP benda ni dah cantik. Okay, Otter, which is quite good lah. Ada macam biasa kita ada Google Classroom.
Ni macam biasalah, dia ada quiz. Okay, Classroom dia akan ada quiz, question, boleh jadi quiz, assignment, rubrik. Ni Classroom. Okay, Classroom yang best kat telefon pun ada. Jadi bila student hantar assignment apa, kita boleh tanda dekat telefon. Itu yang saya paling suka sebenarnya. Saya suka Classroom dulu, tapi saya follow lah UTHM punya requirement. Siapa lagi kalau bukan kita yang nak ikut. Okay. Okay, dan lagi satu sebab Classroom saya berhenti ialah bila kita guna Google Classroom, kita guna akaun UTHM. Sekarang akaun Google UTHM kita ada masalah dengan kuota. UTHM tak dapat nak tak tambah kuota untuk staff. Jadi sebenarnya setiap staff bila kira balik dalam 5 gig atau 8 gig seorang staff ada yang boleh guna Google Drive untuk staff. Dia kata kalau nak guna juga kena ambil Google Drive yang personal dan bayarlah kalau nak guna storage. Jadi tak sesuai dia kata untuk guna Google Classroom sebab nanti barang-barang budak hantar banyak gig, kita punya Google Drive untuk staff tak boleh support. Tu yang saya pun alamak tak boleh lah ni. Jadi saya terus tukar pada Otter lah. Okay. Dan yang paling common adalah Google Form. Yang ni lah paling common. Backup Otter pun dia. Saya bagi quiz pun dia. Apa-apa pun dia. Banyak benda ni. Ini sekarang yang best, saya dah ajar sekarang buat Google Form guna telefon. Jadi kalau anda kat mana-mana boleh buat Google Form. Ni one of the best. Paling versatile, simple. Tapi kekurangannya bila orang tu dah hantar, dah dapat responden, kita boleh jadi dalam bentuk Excel. Tapi Excel tu dia dah tak pening lah. Bila Excel spreadsheet ni dia tak sedap di mata lah. Tengok kat telefon sakit mata. Okay. Excel, lepas tu kadang ada yang hantar 2 kali. Kalau ada dia punya add-on yang boleh detect siapa hantar 2 kali lah bagus juga. Kadang hantar 2 kali kita penat lah. Macam jumlah responden tu dah cukup, tapi sebenarnya ada yang hantar 2 kali, ada student tak hantar. Itu masalah. Saya kena banyak kali lah. Saya kena study lagi lah Google Form. Okay, Emodo ni yang dah lama juga kita dah ada recommend dulu, tapi sekarang rasa masih lagi ada lagi yang guna. Okay, kita dah tak berapa recommend lah. Sekarang kita boleh nak kena recommend Otter, tapi masih lagi ada yang guna. Itu normal lah. Itu normal lah. Okay, Otter. Okay. So, inilah sistem Otter UTHM. Ini interface dia. Adalah kat atas ni boleh tengok lah capai ke tidak starter blended learning. Yang ni kita guna yang 1732 punya formula. Bukannya yang 40-40-20. Setakat ni saya capai lah, alhamdulillah. Capai. So banyak lah tengok dia punya ni learning material ni. Ni yang detail ni learning material dia ada pasti question. Ada individual activity, lepas tu dia ada ni group activity. So banyak lah. Dia banyak. Ni assessment ni lah yang pasal final test parking kat sini. Markah boleh auto generate. Kuat juga lah Otter. Best jugalah, banyak ni function. Sentiasa ditambah baik. So kita dah ada group WhatsApp dengan Telegram. So join lah kalau yang pada yang belum. So final sekarang guna Otter. So kita kena cubalah bantu. Tu Otter. So ni adalah Google Classroom. Seriously, ni saya punya personal favorite sebab boleh guna telefon. Saya banyak kerja guna telefon. So Google Classroom ni memang guna telefon memang dia pantas gila lah. Best lah. Sangat bagus, tapi UTHM tak ada update isu kuota. Jadi perlu guna Gmail personal. Jadi tak boleh nak guna Gmail UTHM. Gmail personal ada je, tapi itulah sayang lah pula kan, kita nak simpan benda lain. Jadi saya dah berhenti guna start daripada 2 sem lepas. Tapi ni adalah kalau kat telefon ni adalah yang one of the most powerful lah. Simple. Ajar pun sekejap nak faham. Sekejap nak faham, senang. Ada kekurangan dia, tapi setakat ni okey lah. Cuma itulah storage UTHM. Itulah benda-bendanya. So ini adalah Google Classroom. Ni Google Form. Mudah digunakan. Betul. Kat mana-mana kita boleh buat. Telefon boleh, apa boleh. Fleksibel, betul. Macam-macam soalan dia ada. Ambil masa untuk analisis data responden, betul. Bila dah hantar tu dah banyak, jadi banyak lah. Tapi jadi spreadsheet tu kita nak hantar kat orang senang. Tapi kita nak ngurus tu letih sikit lah. Nak bila ada responden yang hantar material. Kena buka one by one, tengok. Kadang bila material yang dihantar, dia akan masuk kepada Google Drive punya folder. Tapi bila buka folder tu dah orang tak letak nama, tak ada bagi nama. Jadi dah berserabai balik lah, penuh. Kena balik pada form, balik pada Excel yang di-generate oleh form ni lah, pening kepala juga. Jadi kat situ saya sangkut sikit lah. Gitu.
Okey. Jadi okey, itu je untuk video kali ni. Okey, video kali ni. Jadi next video kita akan cover topik ni pula. Okey, jadi terima kasih kawan-kawan yang stay sampai ke ujung video ni. Terima kasih banyak. Okey, Assalamualaikum.